Episod kali ini saya menjelajah ke Mukim Rawang, Bandar Satelit Kuala Lumpur, di mana kawasan kedua di Selangor yang diterokai untuk tujuan pelombongan biji timah. Berjiran dengannya pula adalah Tasik Biru Kundang yang turut mempunyai sejarah perlombongan. Kini tiada lagi aktiviti perlombongan dijalankan dan penduduk sekitar meneroka kawasan untuk tujuan aktiviti masyarakat setempat. Detik 12 malam membawa anda ke lokasi kepada mereka yang ingin berkongsi cerita. Adakah wujud kisah-kisah menyeramkan di sini? Ikut rapat ke Bandar Tasik Puteri. Sebagai peneroka dan juga penduduk asal kawasan ini, boleh ceritakan tentang sejarah latar belakang Bandar Tasik Puteri ni? Bandar Tasik Puteri ni dulu memang kawasan estate lah. Kan? Tapi tahun 1998 dah start, lepas 2000 siap sebahagian pasar-pasar lah. Pasar blok 1B ni dia pasar yang awal lah. Dulu memang agak terpencil sikit sebelum masuk yang baru ni kan, blok 1A dan sebagainya. Agak terpencil, memang kalau kami yang duduk sini ni memang sunyi sikit lah. Kawasan asal ni memang kawasan belukar, hutan ke ataupun kalau kawasan kebun ni memang belukar. Lebih kurang macam lebih belukar lagi daripada yang kita nampak ya. Di bukit dulu bukit sikit. Bukit sikit. Okey. Cuma bila kita tanya-tanya penduduk yang lain sebagainya, jadi orang yang lama-lama kawasan ni memang kosong. Tak ada siapa-siapa peneroka atau bukan tanah milik siapa-siapa. Itu yang kita teroka masuk untuk buat kebun ni. Macam Haji dekat kawasan ni memang bekerja di luar ataupun berniaga di warung? Warung ni baru. Baru lagi? Jadi maknanya saya kerja di luar. Di Kuala Lumpur lah kan. Cuma peringkat awal saya part time lah. Balik kerja buat kebun, balik kerja buat kebun lah. Minat saya berkebun lah. Tuan Haji, apa tujuan penerokaan tanah ni? Tujuan pertama ni lebih kepada nak mengeratkan ukhuwah kan, kasih sayang. Pertama saya nak berkebun. Kerana kita pun nak peluh-peluh sebagainya, lepas tu nak dapat hasil daripada sayur-sayur kebun kan. Yang keduanya saya memang cuba usahakan di kalangan penduduk sini supaya kami dapat ada penyatuan lah. Petang-petang ada aktiviti sebagainya kan. Dan satu yang keduanya, saya ni memang peminat budaya Melayu. Contohnya kita sini kan masing-masing rumah kan. So ruang masjid surau tu kan terhad. So kadang-kadang kami ada ruang nak lepak-lepak, ada ruang kena buat kena kenara, gotong royong. Jadi saya buatkan tapak. Dulu kami ada buat pasang kanopi lah. Kadang-kadang kenduri awal Muharram, kenduri Maulid Nabi, semua gotong royong kat sini lah. Kalau bulan Ramadan, bulan Raya Haji, kami buat korban kat sini. Korban sembelih, lepas tu gotong royong sama-sama lah. Aktiviti masyarakat lah masyarakat. Sempat. Lepas tu ni buat silat. Nanti kita tengok silat kat sini malam-malam. Alhamdulillah kita sini boleh kata 98% orang Melayu lah. So kalau tak ada aktiviti Melayu tu rasa macam janggal lah. Jadi penerokaan ni bukanlah untuk kepentingan individu tetapi untuk masyarakat lah. Lebih masyarakat lah. Yalah tu Haji, bila teroka tempat baru ni kan. Ada tak kejadian-kejadian yang pelik berlaku ketika buat kerja-kerja tu? Waktu saya yang ada sikit pengalaman yang saya lalui waktu saya buat teres kan. Teres dulu, teres atas bukit ni saya buat kebun sayur. Orang pun tanya, ya Haji, macam mana Haji buat kebun sayur atas bukit tu? Saya kata adalah betul-betul orang tua-tua bagi kan. Main ke bantai kita tak boleh. Lepas tu selalu kalau nampak bayang-bayang ni maghrib lah. Jadi satu maghrib tu saya dengan anak-anak, nampak macam ada Haji mana pula kan. Pakai bawah putih ya. Naik dari sini. Nampak dia pergi duduk jalan ikut kebun saya kan. Pusing, naik balik, lepas tu dia turun ke sana. Berapa orang? Nampak tu seorang lah. Tapi bukan sekali, 2-3 kali. Banyak kali juga? Banyak kali ya. Jadi saya pun resik-resik lah tanya. Saya kebetulan Abang Lan yang meninggal pun dia pun nampak ya, pernah nampak ya. Lepas tu yang Abang Zul yang duk tolong pun nampak ya. So, itu. Dia kadang-kadang saja dia nak menunjukkan diri, nak beritahu lah kan. Jadi saya pun adalah buat sikit jampi-jampi orang rupanya memang kawasan ni memang baru saya tahu kata. Sebelum saya memang ada rasa sebelum ni kan, tapi sebelum ni yang rasa saya sebelum tu dia agak keras sikit sebelah sana. Yang sebelah sini saya cuma pandang-pandang kan. Tapi bila tengok pakai jubah ni tentulah kaitan dengan masjid surau kan. Bila saya cek-cek balik, resik-resik balik tanya dengan dia, dia orang memang orang Islam lah. Dia orang siapa? Kalau istilah kita orang Melayu ni orang Bunian lah. Orang Bunian? Maksudnya ada perkampungan Bunian ada perkampungan di sini. Bukan saya seorang lah, mana saya tanya lagi dengan 2-3 dia orang sahkan betul. Dari situ saya tahu sebelah sini
yang Islam lah. Tu saya istilahkan putih tu. Yang sebelah sana tu hitam. Jadi kalau tak keberatan, macam mana pemakaian? Kalau yang saya nampak tu pakai jubah putih lah, pakai serban je. Serban. Muka dia macam mana tu Tuan Haji? Muka dia agak putih orangnya. Lepas tu ya kita nampak taklah rapat sangat, kita agak lah nampak putih tinggi. Orangnya memang agak sasar dan tinggi lah. Orang kampung lah kan. Jadi selepas pada ambil tu, owner serta-merta muka berubah. Bila saya update gambar tu, bila saya zoom nampak lelaki dengan perempuan. Ada yang duduk simpul. Tidak diciptakan jin dan manusia itu selain menyembah pada Yang Esa. Penerokaan penempatan untuk manusia pastinya mengganggu-gugat kehidupan alam sebelah sana. Ada rahsia yang ingin kita congkil. Kita dapatkan pengalaman penduduk setempat. Apa yang boleh mereka kongsikan? Saya bukan kira penduduk tetap lah. Saya pernah kira peneroka lah. Penyewa sebagai penyewa. Dan lebih kurang dalam 12 tahun jugalah saya duduk menetap. 12 tahun kat sini dah Dah berkeluarga dah? Dah. 2 cahaya mata. Alhamdulillah. Okey, sebagai peneroka yang pernah ada pengalaman meneroka dekat kawasan kebun ni kan? Ya. Ada tak cerita-cerita pelik ataupun menyeramkan berlaku pada mana? Memang ada. Salah satunya masa nak buat pecahan tanah. Dia berlaku waktu dalam jam 10 malam macam tu. 10 ke 11 malam lah. Jadi dia memerlukan gambar untuk esok. Jadi kita perlu ambil gambar cepat lah. Jadi semasa ambil gambar yang pertama masih gambar warna. Gambar yang kedua gambar warna. Dan yang ketiga tu bukan gambar warna. Gambar tu dekat mana? Gambar tu di tapak untuk pecahan tanah. Jadi selepas pada ambil tu, owner serta-merta muka berubah. Oh, sebab gambar tu bukan muka dia? Bukan muka dia. Saya tunjuk gambar dekat dia, dia pun muka berubah. Dia balik lah. Balik terus balik lah. Jadi bila tengok tu apa reaksi yang lain-lain? Dia agak lain lah malam tu. Dia nampak muka dia lain. Jadi dia tak ada cakap apa, dia terus balik. Selain daripada tu, ada tak cerita-cerita lain yang berlaku dekat sini? Ada cerita lagi. Semasa nak buat tapak gerai. Semasa buat tapak gerai, bila kita dah siap separuh siap, saya malam tu duduk seorang ambil gambar. Ambil gambar untuk tunjuk dalam grup tapak kita dah separuh siap lah. Kita tunjuk kat tapak. Bila saya update gambar tu, saya tengok balik gambar. Bila saya zoom, nampak sepasang lelaki dengan perempuan. Lelaki dengan perempuan? Lelaki dengan perempuan. Penduduk sini ke? Dia bukan penduduk sini. Kenapa? Dia orang boleh katakan bunian lah. Bunian? Mungkin dia datang singgah ke macam mana. Macam mana boleh cakap itu adalah bunian? Sebab background gambar belakang kosong. Kosong. Asalnya ada gambar belakang patutnya apa? Kawasan tanah lapang. Tak ada apa gambaran. Gelap. Jadi semasa ambil gambar tu, tapak tu kita hanya nampak gambar tapak dan muncullah dua makhluk tu. Jadi adakah Man boleh cakap kawasan ni dia punya orang bunian dia memang agak kerap lah menunjukkan diri dia? Boleh katakan agak kerap. Dalam seminggu tu ada dalam 2-3 kali dia datang tunjuk. Memang kira dah biasa lah, orang sini memang tahulah kawasan ni memang ada. Orang-orang sini tak semua. Tak semua tahu? Tak semua tahu. Yang biasa kebanyakannya peneroka datang. Jadi penduduk lain kebanyakan tak tahulah. Cuma peneroka je lah yang banyak tahu tentang kewujudan orang bunian. Orang bunian kawasan ni. Biasanya diorang je lah yang memang ada kisah juga, tapi diorang banyak tak bercerita. Macam Mas sendiri ada pantang larang ke bila masuk kawasan ni? Biasa kita masuk tempat orang bagi salam lah. Jangan buat benda yang tak elok. Rusalin, Yep. dah berapa lama menetap dekat Bandar Tasik Puteri ni? 2014, sekarang 8 tahun. 8 tahun dah 8 tahun. Memang asal daripada kawasan Rawang ni ke ataupun daripada? Tak, memang saya asal Melaka, belajar di Kuala Lumpur dan rezekinya terus di Kuala Lumpur. Terus menetap kat sini lah? Terus menetap di sini lah. Kuala Lumpur dulu lah. Dan bila dah
nak settle down. Mungkin rezeki saya di sini. Tak katalah kita orang saya punya target final tu kat sini, tapi dah setakat ni rezekinya di sini. So final tu saya tak tahulah ke mana kita pergi kan. Ikut rezeki yang ada. Okey, cuba kongsikan sedikit tentang pengalaman seram awak apabila meneroka kawasan ni. Oh ada, memang ada. Antara yang besarnya masa depan ni lah, kita orang kat sini setelah datangnya kontena tu, kita orang wujudkan komuniti. Dan komuniti tu kami nakkan adakan acara. So pada masa tu acara yang kami pilih tu untuk yalah dua belah dapat lah. Satu kesihatan, satu ilmu. So kita orang buatlah gelanggang silat untuk bersilat lah. So masa kami betul-betul kena pula dengan Hari Merdeka. So Hari Merdeka tu kami memang biasa bersilat tu dalam 5-6 orang lah, yang mana yang free dia Sabtu malam Ahad. Jadi kita pun pasang bendera besar ni, kita main obor depan. Buatlah obor, adalah seorang satu obor, bergambar lah. Bila kami bergambar tu, kami mainlah benda tu dengan main obor. So banyaklah kami ambil gambar. Dalam banyak gambar bila kami tengok balik tu, di belakang betul-betul petak biru ni, dalam gambar tu kurang-kurang belas orang. Ada yang duduk simpo, ada yang tinggi dia separuh. Tak nampak gaya lah sebab kita nampak 3 level. Ramai. So masa tu bila kita tengok balik nampak gaya, ialah macam gaya pahlawan-pahlawan lah. Tengok kita orang bersilat. Gambar yang dah tu dia bayang daripada bayang-bayang obor yang kami pasang tu lah. Adalah lampu taman dekat-dekat ni, tapi banyaknya main dengan lampu obor tu. Roslin, masa tu awak ada nampak tak macam mana muka dia, paras rupa dia, pakaian dia? Dapat. Kita nampak bayang je lah. Tapi daripada bayang dia, cara dia bersimpuh, nampak seorang macam pendekar. Ada yang pendekar duduk simpuh macam ni kan. Macam perhati je anak buah tengah tengok silat tengok bawah macam tu. Ada yang berdiri tegak macam ni. Tapi kita nampak figure je lah. Sebab dia masa tu? Dia macam ni bang. Kami ni baru belajar silat. Dahlah kami ni baru belajar silat. Bentuk pun tak cantik, apa lagi tak ada. Tapi bila dapat gambar tu, ada bayang lah. Bukanlah kami pun tak tahu dia tu pahlawan ke apa ke. Tapi dengan gaya dia berdiri, gaya stand dia, bentuk dia, nak macam lah pendekar. Ya, bayangkan kami yang tak terror ni, orang yang sangat terror tengok kita orang, rasa dia macam dapat pentarafan kot. Macam tu lah rasa nak cerita ni, tiba-tiba tak boleh nak jawab apa rasa dia. Macam tu lah kami dapat, saya rasa lebih kepada, yelah usaha kami ni dipandang. Apa yang kami cuba bina pada komuniti apa semua tu, dia orang pandang. Mungkin ini adalah kita punya budaya ke. Dan silat ni dengan Melayu kan tak boleh pecah. So ramai dah tinggalkan pun. So kami yang tak tahu apa ni buat, yang turun pun bukan calang-calang. So boleh kata kami diberi mungkin dapat pengetahuan ke, dia orang suka ke apa ke, saya tak boleh jawab lah. Itulah rasa dia. Secara tiba-tiba saya terhidu bau bunga rampai. Saya buat siasatan dekat bunyi macam orang menebas tadi. Ini adalah kawasan hitam. Penampakan makhluk halus bergelar bunian adalah cerita utama di lokasi ini. Bermula di waktu senja sehingga lewat malam. Persoalannya, adakah jiran sebelah ini cukup mesra sehingga mudah menampakkan susuk tubuh mereka di hadapan manusia? Okey, sekarang saya akan cuba dapatkan kepastian dan merasai pengalaman berada di tempat yang dikatakan sebagai perkampungan bunian. Kawasan ni ada bau pandan. Secara tiba-tiba dekat kawasan ni saya terhidu bau bunga rampai. Saya tak pasti daripada mana baunya datang. Kalau ikutkan tak ada daun pandan dekat kawasan ni. Ya. Sekarang saya dah masuk kawasan yang diwartakan sebagai kandang kambing. Oh. Kalau ikutkan kawasan sebelah sini adalah kawasan yang dikatakan perkampungan orang bunian. Kalau ikutkan dekat kawasan kandang kambing ni, ianya berada di dalam kawasan putih perkampungan bunian. Itu dakwaan penduduk setempat. Cuma
daripada pemerhatian yang saya buat, cuma bau bunga rampai je dekat ujung kebun sana, dan bau tu sekali imbas je. Dalam masa yang sama, masih bertemankan dengan si comel kucing entah yang datang daripada mana, sangat jinak. Dia macam berlari-lari dekat depan ni. Satu kawasan yang tenang, tak adalah apa-apa penampakan ataupun gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau betul lah ini adalah kawasan masjid, ya. Ada sebuah masjid besar dekat atas ni. Jadi kalau benar ianya adalah satu perkampungan, ada sesuatu yang mungkin kita boleh dapat di sini. Tapi saya dah mula rasa meremang roma kat sini. Lain aura dia. Mungkin ada sesuatu yang kita boleh dapat di kawasan ni. Ada orang tebas tadi kan? Okey, saya buat siasatan dekat bunyi macam orang menebas tadi. Tapi so far tak ada apa-apa. Sarang laba-laba setiap ada dekat pertengahan jalan tu. Maksudnya tak ada orang yang lalu. Kalau ikutkan ini adalah kawasan hitam, sempadan kawasan putih yang dikatakan menjadi penempatan bagi makhluk bunian yang bukan beragama Islam. Terus aura dia lain macam beza kawasan ni bukannya lalang ataupun rumput biasa senduduk, tetapi dia ada pokok berduri. Tengok ni, memang nak masuk pun tak boleh penuh duri, pokok duri ni. Daripada awal masuk sini sampai ke hujung sana ni pokok duri. Jadi kalau kita lihat penampakan ataupun keberadaan kita di dalam kawasan yang dikatakan perkampungan makhluk ataupun makhluk halus ataupun bunian ada pendapat masing-masing, kerana apa yang kita nampak adalah apa yang kita percaya, dan kepercayaan kita itu berbeza-beza. Dan kalau kita kata makhluk yang kita nampak itu adalah makhluk bunian yang beragama Islam, ini bergantung kepada ilmu yang kita ada, kepercayaan yang kita peganglah. Tetapi kalau daripada pemerhatian penempatan yang ada di sini, kawasan putih dan hitam memang terbahagi jelas, yang mana kawasan putih adalah kawasan yang lebih mudah dimasuki dan kawasan yang hitam adalah kawasan yang agak mencabar, berduri dan juga agak sukar untuk dimasuk. Okey, alamak, kena simpan tu. Satu pengalaman yang agak berbeza, dua sepadan yang agak jelas. Satu sepadan putih yang sangat tenang, dan walaupun ada pemerhatian yang kita dapat rasa seakan-akan ada yang memerhati, yang melihat di sebalik pokok dan juga belukar, dan ditemani kucing yang agak jinak. Tapi bila ajak ke kawasan hitam, dia pun tak nak. Dan bila kita masuk, suasana tu sangat berbeza. Aura dia sangat macam aura yang negatif. Boleh rasa ada yang memerhati dan juga pergerakan-pergerakan yang boleh kita dengar, tapi tak boleh nampak apakah pergerakan yang membuatkan bunyi tersebut. Daun-daunnya seakan-akan disentuh ataupun dilanggar. Nampak lebih galak dan lebih jelas pergerakannya. Cuma mungkin bukan rezeki saya untuk melihat sesuatu seperti itu dengan dalam keadaan yang jelas, nyata, menampakkan susuk tubuhnya. Dan apa yang saya boleh simpulkan dekat sini, bagi mereka yang melihat, mereka percaya itulah makhluk ataupun satu lagi makhluk ciptaan Allah yang digelar sebagai jin. Tetapi jika mereka tidak percaya, itu hanya kepercayaan ataupun tahyul mata-mata. Mungkin agak dianggap sebagai syirik. Tapi kita kena yakin bahawa tak diciptakan manusia dan jin itu selain menyembah Allah,
dan mereka wujud di sekeliling kita. Dan mungkin ada wujudnya mereka di sekitar kawasan ini, cuma bukan rezeki saya untuk melihat secara jelas, tetapi kewujudan mereka dapat saya rasai apabila mendengar dan juga merasa aura yang lebih berlainan. Daripada keseluruhannya, Detik 12 Malam mendapati kawasan ini wujud tenaga yang berlainan dan tak mustahil adanya perkampungan bunian di sini. Detik 12 Malam, check out.